siap homework ni kadang-kadang kehidupan ni memang begitulah, banyak sangat pelajaran yang perlu disiapkan, betul? Banyak latihan yang cikgu berikan. Tetapi hidup perlu diteruskan. Gitu. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, salam ceria, salam mesra buat semua Pelasyun. Boleh saya panggil Pelasyun ya semua kat sini? Pelasyun tingkatan berapa? Tingkatan 2. Yang dikasihi lagi dirindui semuanya. Tingkatan 5 Lambert lagi ya. Lagi berapa tahun? Okey. Sebelum terlambat saya ucapkan selamat bercuti kepada kamu semua. Yang mana pada ketika ini kamu sedang menikmati musim cuti persekolahan penggal yang ketiga, betul? Dia bukan cuti akhir tahun lah. Sebab tahun depan apabila kamu kembali ke sekolah masih lagi tingkatan 2 ya. Belum tingkatan 3 lagi. Dah naik bulan 3 barulah kamu akan masuk tingkatan 3 ya. Okey guys. Benda yang paling sesuka perkara yang paling sebangga dengan kamu semua ialah apabila semasuk ke kelas ini, ke seminar ilmu free kita pada hari ini, saya sangat bangga sebab berduyun-duyun banyak nama yang masuk ke seminar ini. Tahniah, okey? Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada kamu. Kenapa? Sebab mungkin pada ketika ini ada dalam kalangan pelajar-pelajar yang bila cuti sekolah dia mungkin dah set dalam minda mindset dia nak main game, nak bangun lambat, nak keluar dengan kawan, betul tak? Tak terfikir langsung nak belajar, tapi kamu yang ada dekat sini ya, insan yang terpilih tetap meneruskan sesi pembelajaran kita dalam seminar ilmu free ini. Tahniah dan syabas saya ucapkan. Macam Ashraf tadi tu dah lah semangat masuk. Lepas tu handsome pula tu Ashraf yang cakap bagus, alhamdulillah. Tak sia-sia saya ajar cara untuk meningkatkan keyakinan diri ya. Okey guys, untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini, kita sebenarnya nak santai-santai sahaja. Ya, dalam seminar ni kita akan buat ulang kaji, boleh ke tidak? Sebab kamu buka sekolah nanti kamu akan ada sesi mungkin ada peperiksaan. Okey, ujian akhir sesi akademik. Jadi kita bukannya nak belajar topik baru ya. Bukannya kita nak belajar topik tingkatan 3. Maksud dia kita tak akan belajar novel tingkatan 3 ke apa ke. Kita hanya belajar santai-santai. Okey. Dalam masa yang sama kita akan buat latihan dan kita akan tengok semula. Bukan kita yang tengok, saya nak tengok. Nak tengok kamu, okey, bagaimana kamu memahami sesuatu topik pembelajaran itu. Boleh ke tidak semuanya? Boleh. Saya tak tanya pun kami dah makan ke belum. Dah makan ke belum semuanya? Semua dah makan ya? Sudah. Alisha dah makan, Dahlia dah makan. Tekalah. Lah, saya tanya saya kena teka. Dah makan ke belum? Kena teka. Ada yang belum, betul? Risau. Jarang-jarang orang tanya, lepas tu dia juga yang kena teka ya. Okey. Kepada yang belum makan, kejap lagi jangan lupa makan. Yang dah makan bagus. Yang nak makan banyak kali ke, tak kisah, terserah kepada kamu. Nikmatilah cuti kamu sambil mengikuti sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dan untuk sesi pembelajaran kita, okey, saya akan buat 2 bentuk. Dia macam ni tau. Kita akan gunakan latihan ulang kaji, okey. Lepas tu kalau kamu ada apa-apa soalan berkaitan dengan bahasa Melayu, tapi mungkin kamu macam tak faham kan, kadang-kadang keliru. Kita ni kadang-kadang bukan keliru dengan orang je, bukan keliru dengan makhluk sekeliling kita je, betul tak? Kita keliru dengan topik dalam bahasa Melayu ni. Kadang-kadang tak pasti, susah untuk kita fahami topik tersebut. Kamu boleh tanya dekat ruang chat itu. Kalau keliru dengan diri sendiri, itu saya tak boleh bantulah. Sebab saya pun kadang-kadang terkeliru juga. Terkeliru dengan diri. Bila tengok cermin, bangun tidur, kenapa handsome sangat ni? Padahal tak handsome. Macam kekeliruan macam tu yang kita tak boleh nak ubah. Okey, jom kita teruskan untuk sesi pembelajaran kita selama 1 jam ini. Dari pukul 11.30 pagi hingga pukul 12.30 tengah hari kita akan belajar apa guys? Okey, saya nak fokuskan kepada sistem bahasa. Perkara yang paling asas dalam bahasa Melayu. Boleh tak? Kita akan buat latihan pengukuhan. Okey, yang mana latihan pengukuhan ni sebenarnya kita mungkin dalam kalangan kamu dah pernah buat, dah tengok bentuk-bentuk dia. Okey, kita nak refresh balik.
Sebab benda ni, ilmu ni kita kena ulang-ulang supaya dia melekat dekat hati kita. Betul tak? Apa-apa sahaja kita kena ulang, sentiasa kita buat latihan supaya benda tu dekat dengan diri kita. Seperti mana kamu dekat dengan diri setiba. Okey, jom kita tengok sama-sama Amira. Okey, Amjadun dah bersedia. Okey, ada yang buka kuih, ramai yang buka kamera. Hadijah gitu. Hadijah, kenapa ada macam ada telefon depan kamu tu? Kamu rakam ni ke? Bukan Oh, bukan risau takut ada konten nanti. Pastikan yang elok-elok ada Najmi. Najmi macam biasalah. Kucingnya Laili, Azfa, Syamim, Nurin, Najmi Zakwan, Afiq, Hilmi, Zulaika, Daniel Hafiz. Handsome dah tu Daniel. Okay. Dah ramai lagi. Okay, nice. Alright. Jom kita tengok sama-sama topik kita pada hari ini berkaitan dengan sistem bahasa. Okey, jadi kita lihat kat sini ya, Hadijah Humaira. Okey. Dalam sistem bahasa ni kita akan cari kesalahan bahasa. Boleh ke tidak? Ada kesalahan bahasa, ada kesalahan ejaan. Okey, kita akan tengok sama-sama dan setiap satu ayat itu dalam kesalahan bahasa yang kita akan buat ini, kita akan akan terangkan satu persatu. Boleh? Kenapa benda ni macam ni? Kenapa salah? Kenapa betul? Okey? Sebab tak semuanya benda yang kita rasa dia betul, dia betul. Tak semua benda kita rasa dia salah. Faham kan? Faham ya? Macam lelaki biasa dipersalahkan. Oops. Jangan bawa pergaduhan ke sini. Risau. Okey. Kita tengok sama-sama walaupun perempuan sentiasa betul, tiba. Okey. Dalam kesalahan bahasa ini, okey guys, sebelum tu, ada yang bertanya, Sir, nanti ada format baharu ke? Okey, kalau sekolah rendah, peperiksaan memang akan ada format baharu tau. Untuk UASA, kamu pernah dengar dia lebih kurang macam peperiksaan biasalah. Apabila kamu naik ke sekolah menengah nanti, kamu nantikan sama-sama format ataupun bentuk soalan dia. Faham? Tetapi soalan dia, kalau dalam pentaksiran di sekolah, memang markah tu penting. Tapi markah itu akan menyumbang kepada PBD kamu. Tahu? Pentaksiran bilik darjah, kamu punya tahap penguasaan tu. TP6 paling tinggi, TP1 paling bawah, TP3 dan 4 di tengah-tengah. Faham? Jadi memang nak tak nak kena kuasai setiap mata pelajaran ini. Okey, kita tengok kesalahan bahasa apa yang ada dekat sini. Okey, kalau nak cuba jawab boleh jawab dekat ruang chat itu. Yang pertama sekali, untuk kesalahan bahasa ni kita kena gariskan perkataan yang salah dari segi aspek tata bahasa dia. Okey, lepas tu kita tulis jawapan yang betul supaya cikgu-cikgu dapat tahu dan kenal pasti. Kamu faham, oh benda tu salah, lepas tu apa yang betul. Kena salin balik ayat ke? Tak perlu, tak payah ya. Okey, seterusnya kita tengok kedudukan kelas masih sama ke? Kedudukan kelas macam mana tu? Kelas nombor 1, nombor 2, nombor 3 ke? Sepatutnya kalau ada PBD tu dia tak ada kedudukan kelas ya. Dia tak ada kelas pertama, kelas kedua, dia semua kelas sama sepatutnya. Yang berbeza adalah kelas DLP, Dual Language Program, dengan yang non DLP. Okey, tak apa. Yang itu nanti kamu tanya dekat cikgu-cikgu kamu Kisah banyak soalan cepu mas takut PT3 ada ke tidak. Tak apa. Yang penting ilmu tu. Apabila kamu dapat menguasai ilmu itu, bagilah apa pun soalan, confirm kamu boleh jawab. Betul tak? Alright. Kita tengok yang pertama. Soalan yang pertama, ayat yang pertama. Okay. Tindakan tegas akan dikenakan pada kaki tangan awam yang melakukan salah laku. Ada apa-apa kesalahan tak dalam ayat ini? Ada. Okey, apa dia? Pada. Alright, yang ini semua orang tahu. Pada dia merujuk kepada waktu. Dia hanya boleh bertemu dengan waktu. Selain daripada waktu, okey, kita tengok kaki tangan ni merujuk kepada orang. Jadi jawapan dia ialah kepada. Kalau merujuk kepada orang. Okey, jelas yang pertama? Jelas. Cara menulis jawapan macam ini sahaja. Katakanlah kalau ada soalan berbentuk macam ini, yang pertama kamu gariskan perkataan yang salah sahaja.
Ada yang bertanya, "Sir, boleh tak? Saya tak pasti ni, tapi saya nak gariskan macam contohnya pada kaki tangan ni, kamu gariskan sampai kaki tangan." Kalau dari segi frasa macam tu, kamu gariskan, tak ada masalah. Tapi kalau menjadi satu kesalahan, kalau kamu gariskan semua, cikgu akan nampak macam mana kamu macam, oh tak faham kesalahan tu. Risau takut pukul rata gitu kan. Betul ke tidak? Betul. Okey, kita tengok yang kedua. Dahlia Asira, yang kedua apa dia? Ada setengah pihak membuat spekulasi tentang pindaan kabinet tersebut. Ini kenapa semua pasal kabinet ni, sir? Tak ada apa-apa pun, tak ada kaitan ya. Okey, setengah. Tahu tak setengah pihak tu macam mana? Kalau setengah pihak, pihak tu orang, setengah tu separuh, half. Dia ada badan saja, kaki dia tak ada. Itu setengah. Kalau kata bilangan apa dia? Sesetengah. Okey, saya nak bagi tahu ada lagi satu. Selain daripada sesetengah, kalau kita nak gunakan kata ganda, boleh tak saya nak buat setengah-setengah? Ada setengah pihak. Jawapannya ialah betul, boleh diterima. Okey, sesetengah atau setengah-setengah. Okey, setengah-setengah ni merujuk pada kata bilangan. Cantik tulisan saya, memang Irdina. Orang yang kacap dia memang biasa menghasilkan tulisan yang cantik ya, betul tak? Okey, boleh tak saya nak buat segelintir? Segelintir ni, okey guys, soalan yang bagus. Saya nak tukar setengah kepada sebahagian atau segelintir. Okey, segelintir, sebahagian, betul. Tapi dalam kesalahan ini, dia nak tengok kamu faham tak penggunaan perkataan setengah ni. Setengah ni dia merujuk pada apa? Dia merujuk pada sukatan. Ya, okey, sukatan ataupun bahagian, part ya, sesuatu benda. Okey, jadi dekat sini kalau nak merujuk pada bilangan, kita tak boleh guna setengah. Memang betul, sebahagian wujud, segelintir pun wujud. Kamu gantikan setengah dengan sebahagian, jawapan kamu salah untuk kesalahan bahasa ni. Faham tak? Soalan yang bagus tu. Okey. Segelintir memang betul penggunaan dia. Kamu letak dekat sini, pak, salah. Faham okey, kena faham kesalahan dia tu. Okey, nanti nak screenshot boleh RM2. Satu screenshot RM2 Okey. Seterusnya. Nombor 3. Kami mengagumi kegigihan penduduk itu mengusahakan berbagai jenis tanaman di lereng itu. Yang ini sesuka kesalahan ni. Okey? Sebab dia akan buatkan kamu keliru, ya? Tak pasti. Kamu tahu berbagai salah. Okey guys. Cerita dia macam ini. Ramai yang jawab pelbagai. Hey. Okey. Bagus. Bagus. Pelbagai betul. Okey. Kita tengok dekat sini. Dia gunakan perkataan berbagai, betul tak? Ini famous ya, bentuk kesalahan macam ni. Kamu kena ingat sampai bila-bila, sampai ke besar, sampai ke dewasa, sampai ke tua nanti, kena ingat benda ni. Okey. Berbagai ni dia merujuk kepada kata bilangan, tapi kita nak ceritakan benda yang banyak, betul? Jamak ya, lebih daripada satu. Okey. Kalau dia bagi perkataan berbagai ni salah. Dia tak boleh single macam kamu. Macam ni tiba. Okey. Kamu kena gandakan perkataan berbagai ni. Okey, dengar sekali lagi. Kalau dia bagi ataupun dia letakkan kesalahan perkataan berbagai, kamu tak boleh biarkan dia bersendirian. Sendu macam ni hidup dia tak boleh salah dari segi undang-undang bahasa Melayu. Kena buat apa? Kena gandakan dia. Okey, kena gandakan setulis kesalahan dekat bawah ni yang betul ya. Okey. Kamu kena gandakan dia kepada padam. Alright. Berbagai, tengok betul-betul. Berbagai, gandakan, lepas tu bagai. Berbagai. Nampak tak dekat sini? Okey, tak boleh single. Okey, tapi ramai yang jawab pelbagai. Pelbagai boleh diterima tak? Okey, dengar betul-betul. Pelbagai, okey, boleh diterima. Boleh diterima, dia memang betul dalam ayat.
Tetapi yang paling tepat ialah, jawapan yang paling tepat ialah ni, berbagai-bagai. Okey? Sebab apa? Sebab soalan nak tengok kamu faham tak penggunaan perkataan berbagai. Berbagai ni. Maksud dia tak boleh alone macam tu. Dia tak boleh persendirian. Kena ada partner iaitu bagai. Katakanlah, sir, saya terjawab pelbagai. Okey? Saya terjawab pelbagai. Okey, pelbagai ni dia memang betul satu macam ni. Masih boleh diterima tetapi bergantung kepada apa? Bergantung kepada skema pemarkahan pada ketika itu. Okey, cikgu, contoh pelbagai, pelbagai dia sama maksud dengan berbagai-bagai. Dia sama maksud. Okey, ada yang cakap, sir, ini memang panjang sikit. Berbagai ni bukan dah banyak ke? Oh tidak. Berbagai ni dia tak ada maksud kalau dia single. Faham? Dia single macam ni, berbagai. Dia tak ada makna apa-apa. Okey? Kalau dia merujuk kepada benda, kata nama yang banyak, okey, berbagai-bagai jenis buah, berbagai-bagai jenis makanan, berbagai-bagai. Baru ada makna merujuk pada kata bilangan yang banyak. Okey? Sama tak maksud dengan pelbagai? Sama. Tapi ingat, kamu kena ambil jawapan yang mana? Yang ini. Yang ini paling tepat. Faham? Okey, paling tepat. Jelas tak kat sini? Catat tu, lekatkan dalam otak. Tampal. Tiba-tiba risau, takut mak tiba-tiba keluar bilik, mak tengok kenapa berbagai-bagai anak aku ni, sikit-sikit berbagai-bagai. Sebab dia famous ni. Okey, kita teruskan lagi? Boleh? Okey. Seterusnya, nombor 4. Lelaki itu dijatuhi hukuman penjara kerana beliau terlibat dalam kes rompakan. Okey, ada yang jawab dijatuhi hukuman. Okey, dijatuhi hukuman penjara betul. Hukuman penjara tu, okey, dijatuhkan maksud dia diberikan, dikenakan dekat orang tu. Dijatuhi hukuman penjara. Hukuman penjara tu kena dekat orang tu. Faham? Okey. Yang salah di sini, okey, ada juga yang jawab dalam, terlibat dalam kes. Dalam betul, dah lagi saya ceritakan. Tapi ramai yang jawab beliau. Okey. Bagus-bagus. Alright. Beliau. Beliau ni kata ganti nama diri, betul? Kata ganti nama diri yang ketiga. Okey guys. Apa beza beliau dengan dia? Sekarang kita tengok lelaki itu dijatuhi hukuman penjara kerana beliau adalah terlibat dalam kes rompakan. Okey, keyword dia kes rompakan. Orang ni jahat. Okey. Lepas tu dijatuhi hukuman penjara. Alright. Untuk penggunaan beliau, okey, dengar ya. Pak cik, mak cik, ada yang dekat kampung ke sekarang? Tak ada kot lah dekat kampung duduk ngantuk. Ada. Kis ada dekat kampung ke? Ada lain dekat kampung. Seronok Kamila ada dekat kampung. Best ya. Kampung kat mana? So minggu depan baru balik kampung. Tak, soalnya baru semalam balik kampung. Okey. Beliau ni dia merujuk kepada kata ganti nama diri, okey, iaitu panggilan kita gunakan untuk panggilan hormat. Okey. Orang yang dihormati. Contohnya macam mana? Okey, contohnya orang yang ada jawatan, orang yang ada kedudukan, faham? Orang yang lebih dewasa. Okey. Dekat sini kita tengok kes rompakan, benda yang jahat. Okey, jadi kita sepatutnya gunakan apa? Dia. Tak boleh guna beliau. Sir, katakanlah sir kalau orang tu dia Datuk Seri. Contoh contoh. Datuk Seri tu dia ambil rasuah, kena tangkap. Boleh tak guna beliau? Tak boleh. Kena gunakan dia. Faham? Adakah kita macam menghormati perompak, orang yang jahat? Assalamualaikum perompak, silalah masuk. Kita tunduk kat dia, jemputlah duduk, nak rompak apa silakan. Perompak tu ada 3 yang tengok beliau, ya Allah, beliau ambil televisyen, hebat. Ada ke macam tu? Tak ada. Pembunuh. Hai pembunuh. Pembunuh, apa khabar? Lepas tu kita cerita kat orang, beliau tu pembunuh, dengan happy-nya. Tak ada faham? Okey. Jadi dekat sini penggunaan dia dia. Sir, kalau guna beliau
Beliau untuk orang yang kita faham, untuk kata panggilan hormat untuk orang yang ada pangkat, kamu faham berialah sebelakon tadi. Okey. Beliau ni kata panggilan hormat untuk orang yang ada jawatan, okey, ataupun orang yang ada gelaran. Kita nak ceritakan balik pasal orang tersebut. Kita sebab dia kata ganti nama diri yang ketiga, faham? Gelaran, pangkat, yes, pangkat. Contohnya macam tuan pengetua. Okey, pengetua sekolah, orang yang ada jawatan, betul? Lepas tu orang yang ada jawatan. Bila orang yang ada jawatan, kita nak ceritakan tentang pengetua sekolah. Okey, pengetua sekolah Puan Rahimah merupakan pengetua di SMK Sentol. Beliau berkhidmat di sekolah itu sejak 2 tahun yang lalu. Faham okey. Apa beza beliau dengan baginda? Soalan yang bagus. Beliau ni untuk orang biasa. Okey, panggilan hormat orang biasa. Okey, baginda merujuk kepada sultan. Baginda merujuk kepada raja ataupun sultan. Faham? Contohnya macam yang di Pertuan Agong, ya. Kalau keturunan raja kita panggil baginda juga. Contohnya isteri kepada Agong, Seri Paduka Baginda, Raja Permaisuri Agong. Anak kepada sultan pun kita sebut baginda juga, ya. Beliau untuk seorang kan, betul Batrisha. Beliau untuk seorang. Dia pun untuk seorang. Kalau ramai, mereka. Okey, faham Alright. Ada soalan lain nak tanya? Tiada. Okey, boleh kita teruskan lagi? Bagus ni, banyak pertanyaan. Kalau kerabat pun kita boleh guna. Okey, kalau kerabat yang jauh, ya. Yang jauh macam mana? Okey, contoh soalan yang bagus. Kerabat contohnya anak saudara kepada keturunan diraja, anak saudara kepada sultan. Dia bukan anak sultan, ya, anak saudara. Kita guna beliau. Sebab apa? Sebab ada gelaran. Ada gelaran ataupun ada pangkat. Faham? Ini biasanya sultan ataupun raja, okey, ataupun pewaris. Pewaris. Tahu pewaris? Okey. Dalam kes rompakan ni betul. Kalau yang salah dia letak di dalam. Di dalam, ya. Okey, di dalam kes rompakan itu salah sebab di dalam rujuk pada ruang. Benda yang tak menerangkan ruang kita guna dalam sahaja. Okey, faham Faham. Okey, kita teruskan lagi. Kalau sultan tu dah tak jadi sultan, kita pakai apa? Kita pakai baginda juga sebab dia masih membawa title tu. Sultan dah tak jadi sultan, tapi dia kerabat diraja macam saya terangkan tadi kan. Kerabat maksud dia yang paling rapat, ya. Okey. Alright. Kalau Rasulullah dan Nabi kita guna baginda. Kenapa? Sebab pada kedudukan yang tertinggi Nabi, ya. Faham Kita tak guna beliau, okey. Jadi Nabi itu dia merujuk kepada keturunan yang paling mulia. Jadi kita gunakan kata ganti nama untuk Nabi ialah baginda. Okey, soalan yang bagus. Let's go, kita tengok latihan yang kedua. Risau sebab sepatutnya saya biasakan bancuh air tau dekat tepi. Tapi hari ni macam okey kot, siang. Rupanya banyak bercakap juga, ya. Tak sempat nak bancuh air. Tapi hari ni sebuat air special tau, Dahlia. Tahu tak sebuat air apa? Sebuat air kelapa, tapi kelapa laut. Kelapa laut yang macam warna warna gelap-gelap sikit. Beli perisa dia, beli kelapa laut. Memang sedap, betul Aisyah. Sedap, rasa macam makan ubat batuk. Air kelapa laut tu. Baru nak sejukkan. Tapi bukan yang ubat batuk tu. Dia memang air kelapa laut. Teringat bazar Ramadan. Susah nak jumpa kan. Biasa air kelapa laut ni dekat bazar Ramadan ataupun dekat pasar malam. Risau cerita pasal air. Okey, kita tengok latihan yang kedua. Kita mantapkan lagi, boleh tak semua? Boleh. Okey, kita teruskan dengan latihan yang kedua. Okey, masih lagi sama kesalahan bahasa. Simpan dulu, jangan cari kesalahan orang. Walaupun dah biasa buat kan. Okey.
Kita tengok nombor 1 dalam latihan yang kedua. Tsunami berlaku disebabkan gelombang besar yang terbentuk dari ledakan gunung berapi yang berlaku di dasar laut. Lah, cerita pasal laut juga. Okey, apa yang salah dekat sini? Berlaku disebabkan kot. Lah, terus tak pasti. Latihan yang kedua. Okey, gunung berapi yang berlaku di dasar laut kot. Okey, di dasar betul. Yang salah ni dari dari dia kalau dia berpunca, berpunca daripada sesuatu. Bangga dapat jawab dengan betul. Okey, sepatutnya daripada. Okey, dari ni untuk apa? Ingat 3 benda. Dari ni untuk mat. Tahu mat? Okey, mat tu apa dia? M-A-T, mat. Okey, tam boleh, ATM pun boleh, tapi saya suka mat. Okey, dari untuk masa, arah dan juga tempat. Okey. Sekarang kita tengok dia cerita pasal ledakan. Tahu ledakan tu apa dia? Ledakan tu benda meletup. Okey, benda meletup. Dia macam contoh kamu ada air gas. Tahu air gas dalam botol? Kamu goncang terus buka, apa jadi? Okey. Saya tak boleh nak buat eksperimen sekarang. Meletup ke babuk. Itu ledakan. Ledakan tu masa ke? Bukan. Arah ke? Bukan. Tempat ke? Bukan. Dia kata nama. Kalau kata nama, daripada. Ledakan tu nama ya, proses benda tu. Ya, faham daripada untuk apa sir? Daripada untuk kata nama. Selain daripada ni, masa, arah, tempat. Daripada untuk kata nama. Contohnya, hadiah itu saya terima daripada Cikgu Syuhada. Okey, contoh ya. Okey, kayu itu diperbuat daripada kayu lah kan? Apa kayu diperbuat daripada besi? Kayu itu diperbuat daripada pokok jati. Pokok jati. Ya Allah, otak saya tak boleh nak proses ya. Dia dah macam sama ya. Macam kamu bila dah banyak sangat bercerita ni, lain sikit. Faham okey. Boleh kita teruskan lagi? Alright. Seterusnya. Nak tahu tak macam mana kalau nak scam orang? Ada yang cerita pasal air gas tu. Kamu letak Mentos dalam air gas, kamu goncang, lepas tu cepat-cepat tutup. Tutup dulu baru goncang. Okey. Lepas tu bagi dekat jiran sebelah. Tak, jangan risau. Itu bahaya itu orang tak sempat nak bernafas, dia dah terus kena muka. Jangan buat. Okey, jangan buat. Okey, kita teruskan lagi. Takut itu kali terakhir kamu tengok orang tu dia terus putus silaturahim. Jangan macam tu, jangan ya, tak baik. Okey, nombor 2. Saya cakap sebab saya pernah terkena masa hari jadi. Dalam banyak-banyak benda nak buat macam tu, ya Allah. Nasib baik hari jadi. Jadi kita pun macam nak marah tapi kena sabar. Nak pukul tapi kena tahan. Dia macam tu, tak apa. Dia kalau gurauan tak apalah kan, boleh diterima. Jangan hari-hari buat. Itu mengundang ya. Mengundang bahaya. Okey. Kita teruskan lagi dengan nombor 2. Pada waktu pagi, anggota polis trafik mengawal di jalan itu untuk memastikan pengaliran kenderaan bergerak dengan lancar. Okey, apa yang salah dekat sini? Jeng yang salah di jalan. Pergerakan. Di jalan itu. Sepatutnya apa? Pengaliran. Tak ada yang betul ni. Okey, di jalan itu stres ni. Belum stres. Mengawal sepatutnya jalan je. Okey, lancar. Untuk tukar kepada bahagi. No. Yang salah dekat sini ialah mengawal. Adwa jawab dengan betul. Mengawal salah. Okey, mengawal sepatutnya apa dia? Sepatutnya berkawal. Dia salah dari segi imbuhan. Okey, ada yang cakap, "Sir, kalau mengawal jalan itu, tahu tak mengawal jalan macam mana?" Okey, ni jalan. Ini kereta. So, tak ada pula kereta mainan, sir.
Jalan, duduk situ. Jalan, jangan pergi mana-mana jalan. Itu mengawal jalan. Faham tak? Jalan, duduk. Dia bukan mengawal lalu lalang. Dia mengawal jalan. Faham tak? Sebab tu di jalan itu betul. Yang salah berkawal. Berkawal di jalan. Berkawal dia menjaga, bertugas, bekerja dekat situ. Okey, bagus. Kalau mengawal, contoh mengawal lalu lintas. Betul, mengawal lalu lintas maksudnya pergerakan kan, mengawal. Ingat kalau kita buang D, okey, contoh D ni tak ada. Tak ada D ni. Mengawal jalan itu. Dia bukan kawal kereta, dia kawal jalan. Jalan nak pergi mana? Walaupun nama dia jalan, dia tak boleh berjalan, betul? Okey? Faham tak konsep ataupun konteks ayat ini? Faham ya? Jadi yang salah ialah mengawal. Sepatutnya berkawal. Dia bertugas menjaga. Okey, kita teruskan lagi boleh? Boleh. Pengaliran betul. Pengaliran maksudnya pergerakan. Okey? Pengaliran ni maksud dia pergerakan. Lah, tulisan saya ingat. Bolehlah, boleh baca boleh baca. Jangan pula kamu ni. Pengaliran air, pergerakan air, betul? Pengaliran lalu lintas, betul? Dia pergerakan. Mengalir, okey? Pengaliran mata wang, betul? Mata wang tu maksud dia bergerak, dia berubah dia punya kedudukan ya. Kalau mengawal kena lalu lintas ke? Ya, betul. Mengawal lalu lintas, mengawal kenderaan, mengawal pergerakan. Mengawal tu maksudnya proses dia buat benda tu. Imbuhan ya. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Boleh. Yang bagus. Sesukalah kamu. Banyak bertanya lah. Aktif aktif hari ni. Makan apa pagi tadi ni? Masing-masing. Kau lah makan serius ke apa ke? Minum extra juice tu dia. Pagi-pagi dah minum extra juice. Ya Allah. Maggi goreng sedapnya. Semalam tadi makan Maggi goreng. Sedap. Pari goreng. Pari. Ikan pari. No. Ikan pari goreng. Ketam. Pagi-pagi makan ketam. Kamu ni. Dan je. Dah jom tengok 3. Yang nombor 3 ni. Terima kasih kerana bagi se-idea untuk semakan tengah hari nanti cari ketam makan wagyu. Agak-agak lah ada Mika. Pagi-pagi makan wagyu. Okey, kita teruskan. Tapi tak mustahil kan? Beli semalam, pagi ni baru makan. Alright. Dialog itu diadakan untuk menyelesaikan masalah-masalah lain agar supaya dapat meningkatkan. Okey guys, yang ini kita dah tahu apa yang salah, betul tak? Apa yang salah kat sini? Agar supaya. Kenapa salah? Sebab dia lelaki ke? Bukan. Sebab dia membawa maksud yang sama. Dah agar tak payah supaya. Kalau nak guna supaya tak payah agar. Dia salah satu saja. Okey, jadi kalau macam ni, dua-dua betul. Apa patut kita buat? Ambil yang pertama. Okey, agar. Tahu agar? Okey, kalau kita gandakan dia jadi agar-agar. Benda apa nama yang lembut-lembut yang kita suka makan sejuk-sejuk sedap tu kan, jelly tu. Bubur perisa Milo, ya Allah sedap. Ya, okey, kita teruskan lagi. Seterusnya. Nombor 4. Kalau ambil supaya betul tak? Kalau ambil supaya betul, boleh. Dia salah satu. Dia agar ataupun supaya. Okey, tapi dekat sini, katakanlah dua-dua kan boleh diterima. Kamu jangan buat dua jawapan. Kamu ambil satu je. Ambil yang ni, jawapan yang pertama. Faham? Kalau untuk dia dah lari jauh dah. Lain untuk dapat. Tak boleh untuk dapat. Dia terus out. Salah. Dia antara ni, agar dan supaya je. Okey. Seterusnya. Nombor 4. Penggunaan kad kredit dianggap ikon gaya hidup moden serta memberikan kemudahan khidmat kepada pemiliknya. Okey. Apa yang salah? Penggunaan kad kredit dianggap ikon gaya hidup serta memberikan kemudahan khidmat. Serta ni betul. Serta ni dia macam dan. Okey, serta ni dia macam dan. Dianggap pun betul. Yang salah, okey, keyword, kata kunci. Yang salah dia ialah penggunaan perkataan berimbuhan. Okey. Maksud dia berimbuhan macam mana? Dia kena ada imbuhan tapi tiada perkataan khidmat.
memberikan kemudahan khidmat. Sepatutnya apa? Sepatutnya memberikan kemudahan perkhidmatan. Kalau kemudahan khidmat tu kan, contohnya credit card. Okey, dengar betul-betul. Dengar betul-betul ayat dia. Kad kredit, tahu tak kad kredit? Biasa mak ayah kita ada kan, yang sikit. Apa nama kita panggil tu? Apa nama tu? Alah, kalau pergi kedai tu, sikit PayWave. Ya. Ya Allah. PayWave. PayWave. Saya tak pakai PayWave, saya pakai telefon. Okey. PayWave dalam bahasa Melayu apa? Wave gegaran kan? Pay bayar. Gegar bayar. Gegar bayar boleh? Tercengang cashier tu. Gegar bayar apa encik? Okey, PayWave. Alright. Kad kredit dekat sini, kalau dia cakap okey memberikan kemudahan khidmat, kad kredit ni dia buat sesuatu kat kita. Kita tak bergerak. Kad kredit tu yang bawa kita ke mana-mana. Masa nak beli barang, kad kredit tu yang bayarkan untuk kita, dia bergerak sendiri. Faham tak? Dia macam memberikan khidmat. Faham? Okey. Tapi maksud ayat ini dia nak memberikan perkhidmatan. Kemudahan khidmat, kemudahan perkhidmatan ya. Jadi dekat sini kena ada imbuhan. Imbuhan sebab dia proses ya. Okey, lepas tu ambil khidmat, lepas tu letak an belakang. Nampak? Perkhidmatan. Ini imbuhan apitan per dan juga an. Okey so yang cerita ini nanti saya upload dalam apps ke, bayar RM2. Ini tak termasuk dalam perjanjian, tapi benda boleh bayar kan. Buat apa nak percuma, betul? Seminar dah percuma, bayar. Tak ada gurau. Tengoklah nanti. Benda boleh buat duit. Benda boleh buat duit, dek. Cuti-cuti ni buat apa nak bagi percuma. Okey. Tak apa. Nanti saya edit balik. Ya, saya minta terupa. Bagilah seminggu ke sebulan ke. Okay. Alright, kita teruskan lagi boleh? Ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Okay. Kita selingan sikit boleh tak? Selingan sikit. Bukan selingan buat iklan apa pun. Okay, saya nak tanya kamu. Perkataan. Sebab kita tengah cakap pasal imbuhan ni kan. Okay, dalam kita tambah imbuhan. Pedalaman. Okay, yang kedua. Okay, pendalaman. Ni mesti ada yang tertanya-tanya. Apa beza pedalaman dan pendalaman? Okey, apa beza kedua-duanya? Pedalaman dengan pendalaman. Ada beza ke tak ada? Ada, betul? Okey, pedalaman merujuk kepada kawasan. Okey, merujuk pada tempat lah. Kawasan. Okey, saya tulis kat atas ni ya. Kawasan ataupun tempat. Kawasan ataupun tempat. Pedalaman ya. Kawasan ataupun tempat terpencil. Dia bukan terbiar tau. Bukan terbiar, dia terpencil. Okey. Pendalaman ni apa dia? Kalau ada imbuhan awalan kamu tengok. Okey, contohnya didik. Kita dalam proses macam saya buat apa? Bekerja dalam bidang pendidikan. Maksud dia apa dia? Proses mendidik orang, betul? Okey. Dekat sini kalau ada dia merujuk kepada proses. Okey, ini maksud dia proses. Kalau pendalaman, proses proses mendalamkan sesuatu. Faham tak? Okey, proses mendalamkan. Contohnya dia buat lubang kat jalan, dekat tanah ya. Biasanya pendalaman ni dia merujuk pada ni lah, merujuk kepada apa, dia korek tanah tu. Okey, faham tak dekat sini? Antara pedalaman dan juga pendalaman. Faham ingat tau, hanya satu huruf saja yang membezakan. Antara kita tiada beza. Kita sama sahaja. Kita semua single. Okey, faham Okey, ada apa-apa nak tanya lagi? Tak ada. Okey. Tak ada. Okey, bagus. Kita teruskan dengan yang ketiga boleh? Boleh. Setak Najmi. Saja je. Support kamu ya. Yang penting belajar, faham? Tak payah pasangan-pasangan tu.
Bukannya dia boleh bagi kita A, betul? Ini konon-konon contoh konon-konon, alah cikgu, dialah sumber inspirasi saya, pembakar semangat saya. Habis mak bapak tu mak apa? Family, adik-beradik, pakcik, makcik yang keturunan sedarah apa semua tu. Tiba-tiba, oh dialah baru kenal 2 hari ni. Oh dialah pembakar semangat saya. Dia nyalakan lighter membakar saya supaya saya bersemangat. Ya Allah, lain macam jadinya. Tak payahlah suka-suka macam tu ya. Buat kawan-kawan boleh lah. Jangan yang bukan-bukan. Kelak nanti menyesal kemudian hari. Okey, bakal sampai hangus hari sorentung jadinya. Okey, kita teruskan lagi boleh? Kita tambahkan lagi kehangatan pembelajaran kita ya. Dengan penguasaan yang seterusnya. Masih lagi kesalahan bahasa. Okey. Yang praktis ketiga. Nombor 1. Kedua pegawai bank itu telah didakwa di mahkamah atas tuduhan menggelapkan wang syarikat tersebut. Menggelapkan. Okey, apa yang salah dekat sini? Kedua. Salah sebab kalau kita tengok ayat tu dia merujuk kepada kata bilangan. Jadi dia tak boleh single ya kata bilangan ni. Kalau dia nak gunakan bilangan 2. Okey, jadi kita kena kita kena gandakan dia. Kena hadirkan dia partner. Ini tak apa partner. Dia salah kalau dia single. Kena gandakan. Okey, masa bila kita nak gunakan ni Faiz, kita nak gunakan kedua sahaja. Okey, kedua ni dia contohnya kalau merujuk pada kedudukan. Kedudukan tahu dia mendapat tempat kedua. Di dalam hati saya lah tiba. Bukan yang pertama, yang kedua rupanya. Okey. Alia telah mendapat tempat kedua. Okey. Murid yang kedua. Murid kedua datang sini. Okey. Kedudukan. Faham? Pertama, kedua. Okey. Kita tengok dekat sini. Menggelapkan wang syarikat ni. Menggelapkan ni maksud dia apa? Maksud dia pecah amanah. Pecah amanah ataupun dia mencuri. Ya. Kalau dalam bahasa ni, dalam bahasa yang mudah difahami, kita sebut songlap. Pernah dengar songlap? Ya, songlap ni menggelapkanlah. Maksudnya dia ambil masuk poket. Dia korupsi. Ya. Okey, faham? Kalau seleweng sama juga menggelapkan. Tapi kalau menyeleweng, contohnya macam mana tahu? Okey, menyeleweng ni dengar Okey, menyeleweng ni untuk duit. Contoh, saya bagi dekat Ashraf Ikhwan. Ashraf ambil RM10 ni, bahagikan dengan kawan-kawan kamu pergi beli air Milo. Ashraf buat apa? Menyeleweng. RM10 ni, RM8 dia ambil, lagi RM2, dia beli satu air Milo, kau kongsi ramai-ramai. Contoh macam tu. Faham seleweng? Dia seleweng, dia menyimpang sikit penggunaan dia. Contoh ya Alisha, jangan pukul Ashraf Ikhwan pula. Okey. Seterusnya, kita teruskan lagi dengan nombor 2. Okey. Pengembangan sains dan teknologi telah menghasilkan pelbagai peralatan elektronik untuk kemudahan manusia. Apa yang salah? Pengembangan. Juni kata pengembangan salah. Yes. Pengembangan tahu tak apa dia? Contoh benda yang semakin daripada kecil semakin membesar ya. Dari segi saiz, itu pengembangan, proses dia. Okey. Tapi kalau pertumbuhan, sesuatu yang kita nampak improvement. Tahu improvement? Peningkatan. Ya. Dia macam perubahan berlaku dari yang macam mungkin slow kepada laju. Ya. Daripada kurang pandai kepada pandai. Okey. Kita sebut apa? Perkembangan. Dari segi imbuhan dia salah ni ya. Okey, perkembangan. Kalau minda, minda perkembangan ke pengembangan? Kalau minda otak perkembangan. Kalau pengembangan tu otak tu makin lama makin besar, makin besar. Itu pengembangan. Faham tak? Contohnya belon, kereta punya tayar. Tak habis cakap lagi. Kereta punya tayar. Kita isi angin, ya, dia jadi mengembang. Okey, untuk saiz. Okey, kepergian tu betul ke sir? Perkataan kepergian. Sepatutnya pemergian. Pemergian. Dia ada sisipan lepas tu ada mer ya. Okey. So kalau sains dan teknologi itu huruf besar ke huruf kecil? Huruf kecil boleh diterima. Okey. Dia tengok kepada konteks ayat.
Contohnya sains dan teknologi dalam kemahiran bersepadu. Apa entah contoh kata nama khas kan. Memang guna huruf besar. Okey, tapi sains dan teknologi kat sini bermakna sains tu benda lain. Teknologi tu benda lain tapi dia hadir dalam satu ayat. Merujuk kepada kata nama am. Jadi ejaan dia huruf kecil sahaja. Okey, faham ya? Okey. Boleh kita teruskan lagi? Boleh ya? Okey. Nombor 3. Untuk praktis yang ketiga. Bantahan pembinaan kilang kimia telah dikemukakan oleh penduduk kampung ke wakil rakyat. Ini senang je. Ke wakil rakyat salah. Sepatutnya apa? Sepatutnya kepada. Ingat ya, merujuk pada orang, kepada. Ke ni untuk apa? Untuk tempat. Untuk tempat, kedudukan, arah. Terpadam. Okey, seterusnya. Nombor 4. Rakyat Malaysia perlu mengekalkan kemerdekaan negara dari masa ke semasa agar negara yang tercipta ini tidak akan dijajah lagi. Yashini jawab masa ke semasa. Jeng. Okey. Ini biasa kita gunakan ataupun kita dengar. Contohnya orang yang memberi ucapan. Okey, pelajar perlulah membuat latihan dari masa ke masa ataupun dari semasa ke semasa ataupun dari masa ke semasa, biasa kita dengar kan. Okey. Dekat sini kita kena ikut dia punya pasangan. Okey, ada dua jawapannya. Yang pertama ialah kalau kita nak guna masa, okey, kamu hendaklah buat latihan dari masa ke masa. Kalau yang depan tu kita guna masa, yang belakang pun kita guna masa. Kejap saya tulis balik. Okey, sekali lagi dengar. Okey, kalau kita nak guna masa dekat depan, benda yang sentiasa berlaku ya. Okey, dari masa ke masa. Katakanlah kalau kita nak guna semasa. Okey, dari semasa ke semasa. Dekat belakang pun semasa juga. Faham? Dia kena ikut pasangan dia. Masa, semasa. Tak boleh buat dari masa ke semasa ataupun dari semasa ke masa. Tak boleh. Okey? Jadinya ni dua jawapan lah. Ya, betul dua jawapan. Mana-mana boleh diterima tetapi. Saya nak ajar kamu. Contoh. Kalau ada dua jawapan macam mana nak buat? Okey. Kita tengok apa yang datang dulu. Sekarang yang datang dulu perkataan masa, betul? Okey, jadi kamu nak selamat ambil jawapan yang pertama. Jawapan nombor 1 ni, masa ke masa. Tapi kalau buat yang ini, nak buat yang kedua boleh diterima juga. Okey, ada yang tanya, sir, kalau dari hari ke hari, dari sehari ke sehari, sama juga. Dari tahun ke tahun atau dari setahun ke setahun. Faham tak? Merujuk pada masa. Ya. Contohnya, okey, dari tahun, okey, dari tahun ke tahun. Ataupun dari setahun, okey, dari setahun ke setahun. Dia tambah se je kat depan. Macam tu juga dengan bulan. Dari bulan ke bulan. Dari sebulan ke sebulan dia tidak pernah jemu-jemu mengirimkan bunga kepada ibunya. Gitu. Dari waktu ke waktu, betul. Dari hati ke hati, betul. Ya Allah. Jarang dari hati ke sehati. Lain macam jadinya. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Boleh ya? Bagus. Okey, praktis sampai. Banyak dah ni kamu dapat ni. Kesalahan. Hari ni kesalahan bahasa je guys. Kesalahan bahasa je ya. Okey. Praktis yang keempat. Ayat ini. Nombor 1. Nampak macam mudah, nampak macam pendek tapi sukar. Manuskrip novel itu telah dihantar oleh saya semalam. Alisha Dayana kata dihantar oleh saya. Adib kata dihantar oleh saya pun salah. Yang lain setuju, Aulia setuju. Ashraf terus bagi jawapan, saya hantar. Okey, bagus. Let's go, kita lihat di sini. Okey. Telah dihantar oleh saya. Saya tiba. Okey.
Dihantar oleh saya, kita lihat di sini ya. Selaju sangat ke cakap, ke okey je. Ke biasa-biasa je. Biasa. Okey. Kadang-kadang kalau tengok muka sendiri dekat Zoom ni, nampak macam handsome dia lain macam sikit ya. Dia tak apa nama? Tak sama dengan tengok cermin. Tengok cermin lagi handsome. Okey. Betulkan dulu rambut. Okey. Macam jungkuk. Ya. Okey. Kadang-kadang hidup ni kita kena confident, betul. Kita kena puji diri sendiri. Nak mengharapkan orang lain puji diri kita lambat lagi. Ya tak adanya orang datang kat kita, cantiknya. Orang cakap kat kita macam tu, kita buat apa? Macam, kau kenapa tiba-tiba cakap aku cantik ni? Dah kenapa Joya ni? Tak adalah kan sebab tu kita kena yakin dengan diri kita. Sebab kita lebih mengenali diri kita berbanding orang lain. Dan kalau kita rasa kita handsome lah. Biar orang nak cakap apa kan. Kita rasa kita cantik, yes. Itulah puji-pujian untuk diri sendiri, betul? Tak ada yang buruknya apa, tak ada. Semua orang ada kelebihan masing-masing. Okey, dihantar oleh saya ni salah. Mengapa dia salah? Baiklah, kat sini saya nak terangkan. Sekarang ada imbuhan awalan di, betul? Tadi ada yang tanya, Sir, apa beza di jarak dengan di rapat? Betul tak? Seperasan tadi ada satu soalan. Okey. Kalau di imbuhan awalan di, dia bertemu dengan perkataan yang dieja rapat, ini merujuk kepada kata kerja. Okey. Kata kerja apa? Kata kerja pasif. Okey tak okey semua? Okey masa saya terangkan senyap je ruang cik ni. Kau main lagi. Okey. Alright. Kata kerja pasif. Okey. Kata kerja pasif ni biasanya kalau ada di, dia akan bertemu dengan oleh. Perasan tak? Perasan kan? Okey. Dibuat oleh. Dimasak oleh. Diberikan oleh. Ya. Dia biasa bertemu dengan oleh. Okey. Tapi yang tak biasanya ataupun yang jadi kesalahan, kalau dihantar oleh ni, dia bertemu dengan, dia tak boleh. Eksuta ya. Dia tak boleh bertemu dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Okey. Kalau ada kata kerja pasif, imbuhan awalan di, okey, dia memang bertemu dengan oleh. Tapi lepas tu bertemu dengan orang kan. Orang tu dia tak boleh tergolong dalam kata ganti nama diri pertama ataupun kedua. Kenapa? Memang syarat dia begitu. Jadi apa patut dia buat? Okey, apa patut dia buat? Macam ini caranya. Alright. Sekarang kita ada manuskrip novel itu. Nampak? Manuskrip novel itu, okey, yang ini merujuk kepada apa? Merujuk kepada merujuk kepada objek. Okey. Kalau objek, kita tengok objek dia memang ada kat depan. Macam mana kita nak tahu objek tu kat depan? Kita tengok ayat tu ayat apa? Ayat pasif, betul? Jadi ayat ni ayat pasif. Kenapa? Sebab objek ada dekat depan. Okey. Kalau ayat pasif, dia mesti kata kerja pasif, betul? Kata kerja pasif imbuhan awalan di. Okey. Kata kerja pasif tak boleh bertemu dengan ini. Tak boleh bertemu dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua. Jadi, ayat yang betul ialah kita ambil objek dulu. Manuskrip, okey, novel itu telah apa? Telah saya. Dia punya subjek dulu telah, okey, telah saya hantar. Dia akan jadi macam ini. Telah saya hantar. Lepas tu keterangan semalam, dia kekal kat belakang. Telah saya hantar semalam. Faham tak? Okey. Saya berikan satu contoh. Okey, cuba berikan satu contoh ayat. Cuba bagi satu contoh ayat aktif. Okey. Saya telah. Okey. Contoh ayat aktif ya. Okey, saya berikan satu contoh ayat. Kejap nak bagi kamu faham lagi. Burger dimakan oleh saya. Okey, saya telah, okey,
Saya telah makan roti. Okey, saya telah makan roti itu. Alright, ini ayat aktif. Tahu tak kenapa ini ayat aktif? Apa beza ayat aktif dengan ayat pasif? Okey, bagus soalan tu. Sekarang kita tengok ayat aktif ni ialah subjek dia dekat depan. Okey, dia dimulakan dengan subjek. Subjek tu apa dia? Subjek tu pelaku, orang yang buat. Okey, orang yang buat. Alright, lepas tu ada perkataan telah. Telah ni dia kata bantu, dia stay je kat situ. Okey, lepas tu ada kata kerja, makan. Betul tak? Makan ni ialah kata kerja. Okey. Lepas tu roti itu objek ataupun benda. Okey, ini ayat aktif. Kenapa ayat aktif? Sebab subjek ataupun pelaku dekat depan. Objek dekat belakang sekali. Okey, dia nak tekankan pelaku dulu. Itu ayat aktif. Aktif ya, orang buat. Okey, ayat pasif, kita bawa objek ke hadapan dulu. Ke hadapan ayat. Okey, apa objek dia dekat sini? Objek dia ialah roti itu. Kenapa ayat pasif? Okey, roti itu dia boleh bergerak sendiri tak? Dia boleh apa-apa terjadi sendiri tak? Contohnya roti itu jalan-jalan ngap masuk dalam mulut kita. Tak boleh. So dia bukan aktif, dia pasif. Jadi bila dia pasif, okey, kita kena bawa dia ke depan, objek ke depan. Okey, roti itu. Faham? Okey, telah ni, telah kata bantu. Dia stay dekat situ, kedudukan dia, kedudukan yang kedua. Okey, telah. Lepas tu, kalau kamu buat dimakan oleh saya, salah. Kenapa? Sebab saya ni ialah kata ganti nama diri yang pertama. Okey. Jadi, kalau subjek dia kata ganti nama diri yang pertama, dia akan hadir sebelum kata kerja. Okey? Dalam ayat pasif, kalau subjek dia kata ganti nama diri pertama ya, pertama dan kedua, dia kena hadir sebelum kata kerja. Kata kerja dia apa? Makan. Jadi sebelum makan tu kena ada subjek dia, saya. Okey? Roti itu telah saya makan. Noktah. Macam itu saja. Okey, makan ni macam mana? Ayat pasif yang mana subjek dia kata ganti nama diri pertama dan kedua, okey? Dia akan bertemu dengan kata kerja yang mana kata kerja dia ialah kata dasar, perkataan asal. Dia tak ada imbuhan apa-apa. Faham tak? Okey. Alright. Sir, kalau makanan ini telah mekwa masak. Makanan ini telah mekwa masak, salah. Sepatutnya makanan ini telah dimasak oleh mekwa. Okey, nanti untuk sesi yang akan datang ya, kalau ada kelas kita akan belajar dengan lebih lanjut. Ayat aktif, ayat pasif. Boleh? Ya, kita akan belajar lebih lanjut. Sebab ini kita santai-santai. Kalau kamu nak belajar boleh je, sebab kamu ada banyak lagi kan ilmu free, betul tak? Esok ada ni Esok saya nak ajar karangan. Esok saya nak ajar karangan, boleh kan? Karangan pendek dengan ulasan yang selalu confuse tu. Karangan pendek macam mana, ulasan macam mana. Minggu depan rasanya ada seajar ayat aktif, ayat pasif lah. Tengoklah, sebuat nanti boleh. Okey. Alright. Baiklah. Untuk latihan yang ini, ada latihan sedikit. Kamu cuba jawab dulu boleh? Jawapan ni ambil dekat mana? Okey, jawapan ni sebenarnya yang conteng-conteng ni biasanya nanti akan bagi kat Trooper. Trooper dia akan masukkan dalam apps. Kamu kan ada apps kan? Kamu tengok nama lepas tu macam mana cara dia? Klik tutor. Macam mana Notes Bank. Notes Bank, ya Allah, ingat ada Maybank je. Notes Bank pun ada. Download answer. Notes Bank tu macam tu lah, delete answer. Tapi answer tak ada sekarang kan? Sebab biasanya saya akan bagi yang conteng macam ni. Ya. Sekarang memang tak ada. Okey, nanti saya akan buat dulu, siapkan dulu. Kamu buat sebagai latihan boleh. Esok kita akan berjumpa lagi guys. Esok pukul berapa? Pukul 11, betul? Suka hati 10 je. Betul tak? Pukul 11. Okey, bawah download tu ada. Pukul 3. Oh, esok pukul 3. Pukul 11 tu lain. Dah jam 6.
banyak. Okey, esok kita akan belajar karangan, okey? Karangan pendek dan juga ulasan. Saya nak tunjukkan perbezaan dia. Yang ini kamu cuba buat latihan dulu dan kita jumpa lagi pada esok. Tolong hadir ya. Okey, satu sahaja pesanan saya untuk kamu semua. Tetaplah belajar walaupun cuti. Okey, bye-bye semua. See you tomorrow. Jaga diri, jaga hati. Semoga kita berjumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tata Titi Tutu. Semoga ceria selalu. Okay, bye. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, welcome. Bye-bye. Okay. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Hello, bye. Thank you, sir. Bye, sir.